Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk subtopik yang kedua iaitu operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, apa yang dimaksudkan dengan operasi asas aritmetik? Operasi asas aritmetik ni yang 4 operasi yang awak biasa belajar. Itulah tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, itu operasi asas aritmetik. Integer pula kalau kita ingat balik daripada kelas yang lepas ialah nombor bulat. Nombor bulat yang positif dan negatif. Jadi hari ini kita pengiraan kita akan melibatkan nombor bulat sahaja. Tiada pecahan, tiada perpuluhan. Okey, sebelum kita tengok operasi tambah dan tolak, kita tengok dulu peraturan yang awak perlu patuhi sepanjang pengiraan awak. Okey, jadi kat sini saya dah tulis peraturan dia. Yang pertama atas ni, bila positif jumpa dengan positif dia akan jadi positif. Bila positif jumpa negatif dia akan jadi negatif. Bila negatif jumpa positif dia akan jadi negatif. Dan yang terakhir yang keempat, negatif jumpa dengan negatif dia akan jadi positif. Okey, sekadar untuk memudahkan awak ingat, awak tengok bila simbol dia sama, positif jumpa dengan positif dia akan jadi positif. Sama juga bila negatif jumpa dengan negatif dia akan jadi positif. Maksudnya bila simbol dia sama dia akan jadi positif. Kalau simbol dia lain, maksudnya positif jumpa dengan negatif ataupun negatif jumpa dengan positif, dia akan jadi negatif. Dia akan jadi negatif. Okey, selesai dekat situ. Itu peraturan yang awak perlu patuhi sepanjang pengiraan awak. Okey, kita tengok contoh 5 daripada buku teks ni. Contoh 5 daripada buku teks. Okey, buka sikit. Okey, awak tengok. Yang A, 8 tambah positif 3. 8 tambah positif 3. Bila positif jumpa positif dia akan jadi positif. Ini soalan dia. Ini jawapan kat bawah ni. Okey, bila positif jumpa dengan positif dia akan jadi positif. Jadi 8 tambah dengan 3 akan jadi 11. Selesai. Itu jawapan awak. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, sebelum kita tengok contoh berikutnya, saya bagi tahu sikit. Saya tahu sebelum ni dekat sekolah rendah awak diajar, okey, contoh 8 tambah 3 sama dengan 11. Awak tulis macam tu kan? Bentuk panjang ke bawah macam ni. Okey, itu sekolah rendah. Itu di sekolah rendah. Bila masuk sekolah menengah, awak dah kena tukar, awak tulis cara macam ni. Awak kena tulis cara macam ni. Maksudnya awak tulis ke bawah. Okey, boleh? Pengiraan dia tulis ke bawah. Jangan tulis ke bawah macam ni. Ini tak marah. Ini kita dah tak marah. Yang ni kita tinggalkan di sekolah rendah. Sekarang ni awak dah masuk sekolah menengah, kita guna cara ni. Boleh? Okey. Okey. Itu untuk soalan A. Kita tengok pula soalan B. Soalan B. Okey. Untuk B, 5 tambah jumpa dengan negatif 2. 5 tambah negatif 2. Jadi bila positif jumpa dengan negatif, positif jumpa dengan negatif akan jadi negatif. Jadi 5 tolak 2. 5 negatif 2. Positif jumpa negatif akan jadi negatif. Jadi 5 tolak 2 akan jadi 3. Itu jawapan dia. Okey. Untuk C pula negatif jumpa dengan positif. Negatif jumpa dengan positif. Jadi negatif. Negatif jumpa positif akan jadi negatif. Jadi 2 tolak 4. Okey, sebelum ni dekat sekolah rendah, ini tidak boleh
terima. Ini dikira sebagai salah sebab nombor kecil tolak nombor besar. Tapi bila masuk sekolah menengah, ini sudah boleh diterima. Jadi cara pertama, ikut ni lah cara yang ni. Maksudnya awak guna garis nombor. Awak guna garis nombor. Negatif, awak start dengan 2. Awak start dengan 2 di sini. Okey. Tolak 4 maksudnya awak akan bergerak ke belakang. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi jawapan awak ialah negatif 2. Ataupun saya lebih suka guna cara hutang, konsep hutang. Sebab kalau awak guna garis nombor macam ni, untuk nombor yang besar awak akan jadi masalah. Contoh, kalau kita ambil 111 negatif 111 tambah 53. Jadi awak nak buat garis nombor macam ni jadi panjang. Jadi lebih senang untuk kita guna konsep hutang. Macam mana konsep hutang tu? Okey, contoh ini positif 2 kan? Ini positif 2. Jadi maksudnya awak ada duit dalam tangan awak RM2. Lepas tu awak pergi kedai, awak hutang RM4. Negatif 4 maksudnya hutang RM4. Jadi dengan duit awak RM2 tu, awak pergi bayar hutang RM4. Maksudnya hutang awak masih lagi ada. Hutang awak masih lagi ada. Berapa banyak? RM2. RM2. Saya ulang lagi sekali. Awak ada RM2 dalam tangan awak. Awak ada RM2 dalam tangan awak. Awak pergi kedai nak bayar hutang RM4. Negatif 4. Negatif 4 ni maksudnya hutang. Jadi awak bayar RM2 je. Hutang awak RM4. Jadi awak masih lagi berhutang sebanyak RM2. Jadi jawapan awak ialah negatif 2. Okey. Tengok yang D pula. Soalan dia negatif 1 tolak negatif 4. Jadi bila negatif jumpa dengan negatif, dia akan jadi positif. Negatif jumpa negatif akan jadi positif. Jadi sama dengan negatif 1 tambah 4. Negatif 1 tambah 4. Jadi awak ada hutang RM1. Awak hutang RM1 sahaja, tapi awak bayar RM4. Maksudnya awak akan terlebih bayar. Maksudnya dalam tangan awak akan ada lebih sebanyak RM3. Jadi positif 3. Ataupun kalau awak nak guna garis nombor, awak start dengan negatif 1. Negatif 1 tambah 4. Negatif 1, okay, awak ada dekat sini. Tambah 4 maksudnya awak akan berjalan ke depan. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan awak ialah 3. Okey. Itu untuk tambah dan tolak. Sekarang kita tengok pula untuk darab dan bahagi. Okey, awak tengok yang ni. Kalau macam tadi simbol dia bersebelahan sebab dia operasi tambah dan tolak. Sekarang ni simbol dia di depan nombor tu. Depan nombor. Jadi awak tengoklah kalau dia nombor positif maksudnya dia tak ada apa-apa simbol di depan dia. Macam ni, ini positif 4. Kalau ada simbol tolak, maksudnya itu ialah nombor negatif. Jadi awak guna balik peraturan ni tadi. Okey, kita tengok contoh. Negatif 5. Negatif 5 darab negatif 4. Negatif darab dengan negatif. Negatif darab dengan negatif, dia akan jadi positif. Jadi positif 5 darab dengan 4 sama dengan 20. 5 darab dengan 4 sama dengan 20. Yang B pula, okey, ini negatif, ini positif. Jadi bila negatif jumpa dengan positif, dia akan jadi negatif. Jadi sini negatif jumpa dengan positif, dia akan jadi negatif.
Jadi 6 darab dengan 4 akan jadi 24. Selesai. Itu jawapan untuk B. Okey, kita tengok yang C. Yang C 6 ni ialah nombor positif. Negatif 2 ni pula ialah nombor negatif. Jadi positif jumpa dengan negatif, dia akan jadi negatif. Jadi positif jumpa negatif akan jadi negatif. 6 bahagi dengan 2 akan dapat 3. Jadi jawapan awak ialah negatif 3. Okey. Dan contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir, negatif 12 bahagi negatif 2. Okey, kat sini negatif. Ini negatif, ini pun negatif. Jadi bila negatif jumpa dengan negatif, dia akan jadi positif. Jadi negatif jumpa negatif akan jadi positif. 12 bahagi 2 sama dengan 6. Selesai. Jadi saya dah cover semualah. Tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, itu sahaja untuk kelas kali ini. Terima kasih.